Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, insyaAllah pada petang ini kita akan sambung insyaAllah apa yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu, ya, berkaitan dengan isi kandungan surah Al-Hujurat, surah yang menempati tertib susunan yang ke-49 dalam Al-Quran. Dan kita pada petang ini masih lagi berada dalam kumpulan ayat 9 dan 10 yang membawa satu maksud cerita, penceritaan, pengkisahan, iaitu berkaitan dengan bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim untuk memperbaiki hubungan sesama Muslim, di mana Allah Azza wa Jalla telah pun memberikan satu perintah kepada kita. Sekiranya kita mendapati dua kelompok daripada kaum muslimin atau kaum mukmin itu bertelagah, berseteru, maka perintah Allah supaya damaikanlah antara keduanya. Dan jika mana kita mendapati salah satu daripada mereka itu melampaui batasan, berlebih-lebihan, kita perangi dia. Maksud perangi ni macam mana? Bukan pergi perang dengan dia, maknanya kita pergi nasihat dia, kita pergi beri dia satu penekanan ataupun beri dia perhatian agar dia kembali kepada Allah dalam krisis perbalahan atau perseteruan yang berlaku. Jadi apabila dia telah sedar akan kesilapan dia, apabila dia telah sedar bahawa dia sedang berlebih-lebihan dalam sesuatu perbalahan dan perseteruan, maka kembali damaikanlah. Hitungilah mereka dengan adil dan saksama. Ya, ini perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah menyatakan hanya setiap mukmin itu mereka ini bersaudara. Walau bagaimana mereka berbalah sekalipun, ya, maka pada hakikatnya hadirin mati Allah sekalian, antara golongan mukmin ini kita semua adalah daripada golongan yang bersaudara, ya. Baik. Jadi begitu juga kalau kita dapatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis sabda Nabi, iza da'al muslimu li akhihi bi zahril ghaibi qala al-malik amin walaka bimislih. Bila mana satu orang muslim ini ia mendoakan saudara muslimnya bi zahril ghaibi, iaitu dengan keadaan dia tak tahu, dia maknanya kawan kita tak tahu kita doakan mereka, ya. Malaikat yang mendengar doa itu menyatakan amin. Ya. Jadi besar peranan kita yang hidup sebagai sesama Muslim. Ya. Bukan maknanya kita jadi seburuk-buruk manusia yang dipanggil sebagai pengadu domba, ya, ataupun kita kata batu api, yang macam-macam lah. Orang yang suka mempertelagahkan orang lain ataupun batu api. Bahasa Melayu sebut batu api lah. Dia orang yang suka untuk mencetuskan sesuatu agar dua pihak saling bertelagah. Baik. Dalam sebuah hadis, ya, disebutkan masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang mukmin itu dalam kasih sayang mereka, ya, dalam rahmat merahmati mereka, dalam hubungan mereka, diibaratkan seperti satu jasad. Iza ishtaka minhu udwun, ya, tada'a lahu sairul jasad bil humma was sahar. Ketika mana satu bahagian merasa sakit, maka seluruhnya juga akan merasai sakit seperti demam dan tidak dapat tidur. Ini yang Nabi SAW sebutkan, ya. Bahkan dalam kitab Sahihul Bukhari juga disebutkan al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin, seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ini merupakan seperti mana binaan yang saling mengukuhkan antara satu sama lain,
wa syabbaka baina asabi'i, sambil Rasulullah menunjukkan jari jemarinya. Begitu. Baik. Jadi apa pun hadirin mati Allah sekalian, pertamanya kita sendirilah, jangan berbalah dengan orang lain. Okey. Pertama. Yang kedua, jangan jadi batu api. Jangan kita, dahlah kita ni jenis orang kata, tapi kita ni pula jadi batu api. Maknanya kita ni pula nak bagi, tak syok lah tengok dia tak bergaduh kan, macam tu. Jadi kita pula buat macam-macam lah bagi orang bergaduh, bagi puas hati. Setara mana kita boleh puaskan hati kita, kita ni bukan hidup selama-lama. Begitulah kita fikir kan. Jadi mana-mana pun hadirin sekalian, ingatlah dua ayat ini jadi pedoman bagi hidup kita. Nampak dua orang nak bertelagah apa semua tenang kan. Di mana-mana lah. Zaman hari ni kita ni macam-macam medium kita boleh bergaduh kan. Dulu jumpa gaduh lah, ni tak jumpa pun gaduh. Gaduh dekat Facebook, gaduh dekat WhatsApp, gaduh dekat macam-macam. Tengok orang gaduh panas macam, relax dulu, kita tenangkan. Kita masuk komen, kita tenangkan. Ubahlah topik makan durian ke kan, topik makan ikan singgang ke, topik apa, topik yang menyedapkan dia. Jangan kita pergi bubuh lagi. Kat kita kadang-kadang banyak topik nak gaduh. Kalau nak gaduh, harga ayam gaduh. Ayam menuduk temenung tengok orang, aku yang naik harga, koma yang gaduh. Itulah. Jadi kita banyak topik kita nak gaduh. Jadi tindakan kita fa'aslihu, perbaiki. Ubah topik, ubahlah topik, pergi mana-mana, lencongkan topik tak apa. Tak puas hati dia komen lagi, baru kita masuk secara, mula-mula kita masuk secara indirect, lepas tu kita masuk direct. Sudahlah, PM sama-sama je lah kan, habis kat situ je, PM sama-sama, sudah habis cerita. Okay, begitulah sikap kita sebagai seorang Muslim. Itu dia. Kalau tidak, apa peranan kita sebagai seorang Muslim? Kalau kita nak jadi jaguh pada semua tempat, media sosial pun kita nak jadi jaguh kan, medium WhatsApp pun kita juga. Okay, macam tu susahlah hidup. Okay, baik. Jadi kita pergi kepada ayat 11. Pada hari ini firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu, disindir itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula golongan wanita menyindir wanita lain. Boleh jadi wanita-wanita yang menyindir, yang disindirkan itu lebih baik dari wanita yang menyindir. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu memanggil-manggil sesuatu dengan gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah daripada kalangan orang-orang yang salih. Baik. Apa daripada ayat 11? Sebab itu sudah beritahu bahawa suratul Hujurat adalah surah yang mengajar kita bagaimana kita nak hidup. Kan? Setiap sesuatu ni ada kaedah dia. Kita nak sihat ada kaedah dia. Kan? Kita nak sihat, kita faham benda manis saja, tak boleh sihat. Kita nak sihat, exercise tak ada, tak sihat. Nak makan sedap saja, boleh. Kena balance lah. Itu. Kita nak hidup ni ada kaedah dia. Kita nak hidup, kita nak orang selesa dengan kita, ada kaedah dia.
Kita nak hidup, kita nak semua orang menyampah dengan kita, ada kaedah dia. Kan? Baik, jadi Quran ajar kita bagaimana? Baik, ayat yang ke-11, Allah beritahu kepada kita dalam hidup jangan suka-suka hina, jangan suka-suka sindir orang. Allah melarang kita untuk menghina orang lain, yakni dengan meremehkan dia atau menyindir dia. Lagi berat sindiran ini. Sebagaimana yang disebut dalam hadis, satu hadis Rasulullah, riwayat Muslim, kata Nabi, al-kibru baturul haqq wa ghamtun nas. Sikap takabur, rasa dia betul belaka, adalah menentang kebenaran dan meremehkan, yakni merendahkan manusia lain. Mungkin kita tak menentang kebenaran, kita penegak kebenaran, tapi dalam masa yang sama kita remeh orang lain, tak boleh. Itu mungkin kita tak remehkan orang lain, tapi kita duk rasa kita sahaja yang benar sehingga kebenaran kita nafikan, tak boleh juga. Begitu. Jadi Allah meletakkan larangan ini, dan larangan kita menyindir orang lain ni haram hukum ni. Haram. Kita buat sesuatu perkataan sindir, fairly dan sebagainya, elakkanlah, kerana ini adalah sejahat-jahat, seburuk-buruk lisan manusia. Lebih baik dia kata tegur atas muka, orang panggil, kata direct kat dia lagi baik daripada datang dengan kata-kata sindiran. Ini semua perbuatan manusia tidak bertamadun. Kalau masyarakat Arab dulu, hanya masyarakat Arab jahiliah ini sahajalah yang suka melakukan sindiran-sindiran seperti yang kita baca. Baik. Okey. Baik. Allah firman, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela dirimu sendiri. Macam mana cela diri sendiri? Jawapannya kerana kita cela orang lain. Kita duduk kutuk orang lain, kita kata orang lain, maka hakikatnya orang lain akan kata kita balik. Maka secara tak langsung ketika kita mencela orang lain, kita telah mencela diri kita sendiri. Baik. Okey, sebab itulah kita nak macam mana sebenarnya, dia macam ni. Kan? Kita tak ada hak untuk kita cela orang lain, tetapi kita ada hak untuk cela diri kita sendiri. Bila? Cuba suruh diri sendiri cela diri sendiri. Banyak benda kita nak cela because kita tahu banyak benda keburukan kita hak orang lain tak tahu. Tapi kita tahu. Kan? Jadi kita sedar bahawa sebenarnya kalau kita nak cela diri orang ni, dia kata orang yang paling banyak kita boleh cela dia dengan bukti yang kukuh dan kita maklum adalah diri kita sendiri. Itu je lah jawapan dia. Okey? Baik. Jadi Nabi berpesan kepada kita dalam sebuah hadis, faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang mendapati kebaikan ada dapat diri dia. Dan mana kita kenal kawan-kawan ni, kita tahu mulut-mulut kawan kita macam mana, karakter seorang demi seorang. Ada orang bila dalam majlis bercakap riuh, dia saja cakap, tapi mulut dia bukan jenis mulut sakiti orang. Orang cuma kenal, dia ni banyak cakap, tapi mulut dia bukan jenis mulut sakiti orang. Ada orang tak banyak cakap depan orang, tapi di belakang orang dia sajalah duk cerita pasal benda ni, komen pasal ini, duk rendah ini, duk hina ini. Terus. Ini semua benda-benda yang perlu dielakkan lah sama Muslim. Kita tak mau kita kembali ke hari akhirat dengan satu karakter yang maklum di sisi manusia lain tentang keburukan lisan kita. Baik. Baik. Okey. Dan Allah juga berfirman, sebab itu Nabi kata tadi apa? Faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang mendapati kebaikan sudah ada pada diri dia, falyahmadillah, maka dia pujilah Allah Ta'ala. Faman wajada ghaira zalik, tetapi sesiapa yang mendapati keburukan masih ada pada diri dia, macam kita semua mesti kita menyedari keburukan masih ada pada diri kita, fala yalumanna illa nafsah, kata Nabi, janganlah dia ni mencela apa-apa melainkan better dia cela diri dia sendiri. Itu yang Nabi SAW ajarkan satu kaedah kepada kita. Allah juga melarang kita wala tanabazu bil alqab, janganlah kamu memanggil-manggil seseorang itu dengan gelaran-gelaran yang buruk. Jangan.
Dia panggil gelaran-gelaran yang tertentu, yang kalau hakikatnya dia dengar, dia tak suka. Kan? Baik. Okey. Kita sambung pula ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه إن واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sangka buruk. Sesungguhnya sebahagian, yakni kebanyakan, sebahagian di sini makna kebanyakan. Prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebahagian kamu mencaci maki, ya, saudaranya yang lain. Mengumpat, maksudnya mengumpat. Ya, apa benda mengumpat? Benda yang kalau kita sebut depan dia, dia tak suka. Mengumpat lah tu. Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya, ya. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Baik. Dalam ayat ke-12 pula Allah larang kita prasangka buruk. Sangka macam-macam. Dan apalah yang disangka, dia tak tahu. Hakikatnya dia tidak tahu. Tapi dia sangka macam-macam ke atas seseorang. Jangan perempuan, sebab benda ni akan menyebabkan hati kita sakit. Problem, kita akan ada problem hati. Bukan liver disease apa semua dah, itu penyakit fizikal. Penyakit fizikal tu pun satu hal juga. Tapi ini merupakan satu penyakit rohaniah. Ya, penyakit rohaniah yang siapa pun dia tengok ada kelebihan, dia akan sangka buruk kepada seseorang itu. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, iyyakum wa dhann, jauhilah kamu dengan zan, menyangka-nyangka. Fa inna dhanna akdabul hadis, kerana sesungguhnya sangkaan itu merupakan sedusta-dusta perkataan. Wala tajassasu, janganlah kamu mengintip-ngintip, selidiki orang, nak cari kesalahan orang. Wala tahassasu, janganlah kamu saling mencuri-curi maklumat. Wala tanafasu, jangan kamu saling bersaing. Allah larang semua ni. Ini semua adalah punca kepada kerosakan, kebinasaan, kemusnahan. Sebab apa? Masing-masing nak jadi juara, masing-masing nak jadi jago. Akulah yang terbaik. Wala tahasadu, jangan kamu saling mendengki. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, berpaling. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tetapi jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Okey, baik. Ada soalan setakat ini nak tanya? Hadirin sekalian. Saya buka soalan lah, ya. Tahu ngantuk-ngantuk tengah-tengah hari ni. Baik. Okey. Bolehkah kita mengintip seseorang? Ini isu dia dalam hadis. Apa maksud mengintip? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan certain individu tanpa pengetahuan zahir umum, lalu kita cuba selidiki, kita rungkaikan, kita bawa keluar. Boleh ke? Hukum asal kepada perbuatan ini diharamkan dalam agama. Okey. Apa Macam benda dosa dia? Macam dosa pribadi orang lah. Orang cuba korek keluar macam tu. Dosa, ya. Apa dosa peribadi itu maksudnya? Maksudnya, contoh kan macam yang lately macam dia actually dia dosa peribadi dia, tapi orang cuba korek keluar supaya macam menjatuhkan dia, something like that. Kena tahu apa dosa peribadi. Tak semua dosa itu dianggap peribadi.
like cases yang macam those apa tu? Macam mana nak cakap Oh, tak apa Ustaz. Yang mana? Kes mana? Tak nak pula Ada mention nama dia. Macam ada certain tapi tu dosa ni, ada certain dosa yang kita rasa peribadi. Tapi actually dia bukan peribadi. Contohnya dia seorang melibatkan orang lain. Dia melibatkan contohnya apa ya? Contohnya seorang yang diberi kepercayaan amanah dalam masyarakat menjadi pemimpin. Tiba ternyata dia ni kaki berkibur, kaki kelap, apa semua. Itu bukan dosa peribadi. Saya pun tak faham macam mana certain orang boleh menyatakan bahawa itu dosa peribadi. Bukan. Itu dosa yang dia pergi zahirkan di tempat awam. So ada orang pergi kelab, orang nampak. Macam mana? Salah dia lah. Itu bukan dosa peribadi. Okay. Kita dalam masalah ini, walaupun kita faham dosa peribadi itu merupakan hak dia dengan Allah Ta'ala, tetapi kita kena maklum juga satu perkara, bahawa bukan semua perkara yang kita sangka dosa peribadi itu adalah dosa peribadi. Ni dia. Kan? Tapi kalau benda-benda yang melibatkan urusan dia sendiri dengan Allah Ta'ala, dia dengan family dia, apa semua kan. Dia seorang pemimpin. Dia kaki pukul isteri. Tak ada kaitan kaki pukul isteri dengan pemimpin. Mungkin dia seorang YB yang baik. Tapi duk kaki pukul isteri. Bolehkah kita mengintip-ngintip dia? Tak boleh. Ini benda ni berlaku kalau kita lawan politik dia, kita nak jatuhkan dia. Lepas tu lawan politik ni apa semua, antara kaedah dia adalah mengintip seseorang tu, cari juga kat mana buruknya. Cari juga. Gitu. Salah ni ya. Ini perkara yang kita kena elak dan kita tak terlibat lah insyaAllah. Baik. Okey. Betul Nabi juga bersabda bahawa wala taqata'u, jangan kamu memutuskan hubungan ataupun memboikot. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahassadu, jangan saling berhasad. Kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wala yahillu li muslim ay yahjuru akhahu fawqa salasati ayyam, tidak halal bagi seorang muslim itu menyekat. Tahjaru maksudnya tahjura, maksudnya janganlah seseorang muslim itu kita menyekatlah, menghalang, ataupun menyekat dirinya daripada saudaranya, tak mau bertegur. Fawqa salasati ayyam, melebihi tiga hari. Gitu. Kalau kita duduk dalam satu komuniti yang mana kita boleh bertemu dengan dia, kita boleh bercakap dengan dia, tiba-tiba kita ambil jalan macam tu, dosalah kita, sia-sia kita hidup. Sia-sia kita hidup dalam keadaan kita mengekalkan permusuhan sesama saudara muslim kita yang lain. Okey? Baik. Okey, ada soalan lain? Lepas itu sekarang ni saya tengoklah kadang-kadang kita ada suasana yang tak berapa baik lah, kata dalam di kalangan dakwah sendiri pun kan. Ada grup di Facebook dibuat, grup konon macam grup dakwah, tapi dalam tu penuh dengan duk kata orang, blame ustaz sana, tak setuju ustaz sana, hentam ustaz sana, tak setuju ustaz sini, hentam ustaz sini. Itu budak-budak dalam tu dah jadi macam apa, teruk lah. Walaupun bunyinya bunyi dakwah kan, tapi kalau sampai macam tu, baik join grup lain kan, baik join grup berlari ke, grup motor ke, grup basikal ke, grup hiking ke, kurang-kurang grup tu tak kata orang. Tak ribah orang, tak ngumpat orang, ceritalah pasal kasut, cerita pasal basikal, apa nak cari dosanya, cerita pasal gunung mana lagi sedap nak panjat. Tapi kadang-kadang ini kekecewaan yang saya boleh luahkan, tak tahu saya nak luahkan kat siapa. Itulah cerita dia. Sebab tu anything yang melibatkan perbalahan di kalangan ahli agama dalam kumpulan dakwah ni, saya malas ambil tahu. Kan, itu sampai ke tahap begitulah hakikat dia.
Orang tengok saya ustaz tapi kawan-kawan tak berkawan dengan ustaz. Bukan tak mau. Tapi saya tak mau dengar lah. Kan? Kawan dengan ni aliran ni hentam sana. Kan? Kawan ni aliran sini. Dan sepanjang saya tengok orang yang menghentam ni, seorang je dia tak hentam diri dia sendiri. Saya tak pernah dah tengok orang duduk kaki hentam ni, tiba dia hentam diri dia sendiri. Tu saya kata boring lah. Dakwah ni bukan macam ni, saya kata. You nak cari apa dalam dakwah ni? You nak bagi tahu you betul, orang salah? No. Kan? Kita boleh betul. Banyak benda kita boleh betul. Banyak benda kita boleh salah pada bila-bila masa. Kecewa kadang tu kekecewaan. Kan? Keluar isu seorang ustaz, tak tahulah dia sebut betul ke, dia tersasul ke, bangunan zaman Fir'aun tinggi 15 kilometer. Dia punya gaduh bab ni, ya, saya di luar akal manusia lah, kalau kita kata. Kan? So, dia macam ni lah, yang sebut pun tak pernah hidup zaman Fir'aun, yang bantah tak setuju pun tak pernah hidup zaman Fir'aun. Hanya Fir'aun dan Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui hakikat dia. Kan? Itu. Orang tanya saya, betul ke Ustaz 15 kilometer tu? Saya kata, wallahu alam, yang saya tahu tinggi lah. Boleh jadi kurang, boleh jadi lebih. Kita pun tak hidup zaman tu. Kita pun tak tahu teknologi zaman tu macam mana. Kalau zaman Zulkarnain boleh bina tembok besi setinggi 2 puncak bukit. Bayangkanlah. Puncak gunung. Bayangkanlah. Kan? Cuma kalau tanya saya sebagai peribadi, tak mustahil, lebih pun boleh bagi saya. Mengikut kepada apa yang kita faham kemampuan yang ada pada kaum terdahulu. Sebab kaum terdahulu ni, Allah beri mereka kelebihan. Banyak sangat kalau kita baca dalam Quran. Kadang-kadang orang yang menghentam ni seronok menghentam. Quran tak baca, tak faham isi kandungan Quran. Quran cerita suruh ambil ibrah, ambil tauladan. Jangan jadi angkuh macam Fir'aun. Allah bagi dia macam-macam kelebihan, harta. Kan? Kita suami jadi jutawan, kita rasa X sikit dah. Jangan, hadirin sekalian. Kan? Allah bagi kelebihan sikit pada Fir'aun. Allah beri sedikit begitu, begini. Lupa. Dia tahu dia bukan Tuhan. Tapi sampai ke tahap mengiktiraf diri sebagai Tuhan. Kan? Dia ni hebat lah kira Fir'aun ni, nak bangunan tinggi, dia suruh Haman buat je. Hebat habis lah tu. Dia pegang aset. Kan? Dia pegang duit lah kita kata. Dia pegang kekayaan. Dia nak bangunan tinggi sampai ke pintu langit. Dia nak tengok Allah Ta'ala. Dia suruh Haman buat. Dia bagi perintah saja dekat Haman. Ya? Baik. Tapi maknanya apa akhirnya? Akhirnya Quran nak cerita bahawa keangkuhan dia tak membawa apa-apa pun. Hancur binasa. Bahkan daripada binaan-binaan yang tinggi yang begitu hebat dibina oleh dia dan kaumnya dulu pun Allah binasakan habis. Tinggallah yang tak berapa tinggi macam piramid sebagai contoh. Itulah yang kita nak ambil. Bukannya kita nak fokus. Ada satu point kita tibai kawan tu. Kita tibai ustaz ni. Tibai ustaz tu. Allah Akbar. Letih lah. Itu bukan dakwah lah. Perempuan sekalian. Lepas tu kita kena tahulah. Bila once kita masuk ke dalam dunia menuntut ilmu, mencari ilmu ni, kita nak cari apa? Begitu. Kita tak boleh sentiasa menyangka kita betul dalam semua keadaan. Dan kita tak boleh sangka orang salah semua dalam semua keadaan. Begitulah hakikat dia. Itulah kita kan, kita kena apa? Kita kena mengetahui satu perkara. Iblis sentiasa datang kepada kita, tak kira kita ni siapa. Begitu. Ya, iblis akan sentiasa datang. Dia buat apa? Dia akan rosakkan jiwa kita. Kita berada dalam kebaikan, nak rosak kan? Gitu. Dia tak suka, iblis dia tak suka orang yang istiqamah. Kan? Dia tak suka kita buat kelas istiqamah. Kita belajar tadabbur Quran ni. Tak payah, dia akan cuba. Tapi siapa yang dia dapat cuba? Pada hati-hati orang yang sakit. Fi qulubihim marad. Hati orang yang sakit akan terpengaruhlah dengan agenda dakwah dia. Tapi bagi hati-hati yang sihat, yang bersih, kan, kita tahu ini merupakan kebaikan. Jadi kita hadirin sekalian, begitulah. Kan? Jadi fahamlah apa maksud saya cerita ni kan. Celoteh saya. Gitulah. Okeylah hadirin mati Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung lagi. Apa dia lagi Allah bicarakan? Ya.
Allah juga menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebahagian kamu mengumpat. Bab mengumpat. Di up video seorang ustaz tu, lepas tu kita hentam dia secara berjamaah di ruang komen. Itu dia. Kita guna istilah term-term Islamik semua. Dan kita hentam dia secara berjamaah di ruang komen. Lepas habis, dah dapat 100 like, 200 like, dah cukup 20 orang hentam, kita pun dah rasa puas hati. Lepas tu kita up pula post terusnya. Kan? Sama-samalah kita beramal pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kerana sesungguhnya ia merupakan hari-hari yang paling Allah kasihi. Betul dakwah tu. Post sebelum tu, dia up satu video ustaz, orang hentam secara berjamaah. Dek kerana post dia. Ui, nak jawab susah dari nuti Allah sekalian. Susah. Itulah dia. Kan? Sebab itulah kita perlu sangat-sangat memerhatikan sesuatu yang ada hubung kait dengan orang lain. Situasi orang lain. Kita bercakap tentang sesuatu yang orang tak kata. Kalau orang tu tuntut di hari akhirat nanti macam mana? Kita up muka dia. Kita up diri seseorang itu di media sosial. Orang pun datang menyerangnya, menyindirnya beramai-ramai dan sebagainya. Mampukah kita tukang post ni nak jawab di hadapan Allah Ta'ala nanti? Saya rasa benda ni, bab ni perempuan semua tak terlibat lah. Perempuan pun tak berapa ada Facebook sangat kan. Main benda lain apa semua tu. Gitulah dia. Semoga Allah selamatkan kita lah. Ya. Baik. Apa makna mengumpat ni? Makna mengumpat ni apa dia? Makna mengumpat ni adalah, dia mudah sahaja. Ara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Ya. Baik. Nabi SAW berkata, zikru akhaka bima yakrah. Mengumpat ni sebut satu perkara tentang saudaramu yang kalau dia dengar dia tak suka. Itu mengumpat. Okey, dikatakan ada yang bertanya, bagaimana jika yang dibicarakan itu ada benarnya? Macam mana kalau kita cerita itu betul? Ya. Baik. Rasulullah menjawab, jika kamu bicarakan itu ada padanya, maknanya kamu telah mengumpat dia. Dan jika apa yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta kepadanya. Pula, 2 kali ganda. Okey. Rasulullah juga pernah menyifatkan sikap orang yang berkaki umpatan, paki mengumpat ini, kalbi yaqi'u summa yarji'u fi qai'ih, seperti anjing yang muntah lalu menelan kembali muntahnya. Sifat yang sangat Nabi tak sukalah pada yang ada pada umatnya. Laisa lana masalusu, kami tidak memilih perumpamaan yang buruk, kata Nabi SAW. Bahkan ketika mana haji wada', haji perpisahan, ya, Nabi SAW pernah sebut, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian semua. Kahurmati yaumikum haza, seperti kesucian bulan ini, seperti kesucian hari kamu ini. Fi syahrikum haza, kesucian pada bulan yang kamu berada ini. Wa balidikum hadza, dan pada negeri yang kamu ada. Maknanya haji wada' tu berada pada mana? 10, 9 Zulhijjah, hari yang sangat mulia, hari Arafah. Tempatnya di mana? Di dalam kota Mekah, tanah haram. Mulia, tempat paling mulia. Dalam bulan apa? Zulhijjah. Bulan yang juga diangkat sebagai bulan haram dalam peperangan. Okey. Baik, hadirin Allah sekalian. Okey. Ada soalan? Dia beginilah perempuan, bab binaan tu, kalau perempuan pernah dengar lah orang bergaduh tentang isu berapa kilometer apa semua tu kan. Saya rasa itu bukanlah satu kepentingan pun dalam isu berapa kilometer pun Firaun nak buat dia punya binaan. Yang pentingnya tinggi, tujuannya keangkuhan.
Dia nak tengok, dia nak jenguk pintu langit, nak tengok Allah Ta'ala ada ke tidak. Kerana dia kata apa? Inni la'azunnuhu kaziba. Kerana sesungguhnya aku memang sangka Musa itu tipu. Kan? Adakah sangkaan Fir'aun betul? Totally salah, totally wrong. Salah. Baik. Okey. Ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik. Ini dalam cerita ayat seterusnya, mana Allah menyatakan berkenaan dengan Allah jadikan manusia ini syu'ub wa qabail, berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah, berbezanya bangsa. Apa sebab? Ujian kepada manusia, ya, ujian kepada manusia untuk kita saling mengenali sikap sesuatu bangsa kepada satu bangsa lain itu, ataupun sikap satu bangsa dengan bangsa lain ini berbeza. Dia kadang-kadang tidak sama. Okey. Jadi memang bangsa ni ada, walaupun kita tak salahkan bangsa dia secara umum jika berlaku sesuatu, tapi sikap bangsa itu memang dia ada perbezaan yang Allah jadikan untuk kita saling mengenali. Baik. Okey. Haji Akbar, soalan. Yaumul Hajjil Akbar. Maaf Ustaz, just nak clarify. Term Haji Akbar yang orang selalu relate, wukuf pada hari Jumaat itu, sahihkah? Soalan ni pernah ditanya juga dalam majlis fatwa antarabangsa apa semua. Ma makna Yaumul Hajjil Akbar wal Hajjul Akbar? Apa dia makna hari Haji Akbar dan juga Haji Akbar? Okey. Dia jawab di sini. Dia kata Yaumul Hajjil Akbar huwa Yaumun Nahar. Yaumul Hajjil Akbar. Dia ada dua. Satu dipanggil Al-Hajjul Akbar, Haji Akbar. Satu lagi Hari Haji Akbar. Okey. Satunya Haji Akbar. Haji Akbar ni bukan orang Melayu nama Haji Akbar, tidak. Akbar tu makna besar. Haji besar. Ya, haji besar dan juga hari haji besar. Okey, pertama saya syarahkan berkenaan dengan hari dulu. Hari Haji Akbar, dia merupakan Yaumun Nahar. Apa makna Yaumun Nahar? Ya, hari sembelih. Hari apa kita sembelih? Wahwal yaumul ashir min syahri Zulhijjah, iaitu hari yang ke-10 daripada hari Zulhijjah. Itulah hari Haji Akbar. Baik. Dalilnya di mana? Riwayat Abu Daud daripada Ibnu Umar. Kan? Anna Rasulullah SAW waqafa yaumun nahar fil hajjatihi allati hajja fiha. Sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri pada hari nahar, hari sembelihan, hari ke-10 itu, kita sambut raya lah. Kan? Ketika mana haji, yang mana Nabi berhaji pada waktu itu. Baik. Yaumu hadha faqalu yaumun nahar. Dikatakan bahawa mereka berkata, apakah hari ini? Mereka berkata hari ini adalah yaumun nahar. Faqala, maka kata Nabi, hadha yaumul hajjil akbar. Nabi kata ini merupakan hari haji yang besar. Okey. Jadi hari nahar, hari 10 hari bulan itu dipanggil sebagai hari haji akbar. Baik. Okey.
Okay. Ada soalan bab ni? Jelas? Ke pertama kali dengar pendapat ni? Tak, Ustaz kata tadi ada dua. Satu hari Haji Akbar, another one tadi tu apa? Ha? Ustaz cakap tadi ada dua. Aha. Dua. Ustaz mention tadi ada dua terms kan? Haji Akbar dan another term tu tadi Ustaz cakap apa? Okey. There's two terms. Okey. Satu tadi Hari Haji Akbar. Hari Haji Akbar. Apa dia? Hari? Ya. Hari Hari apa? Haji, hari Jumaat ke bukan? Hari, oh no, Bukan. hari Tadi saya wukuf cakap lah. bukan. Hari sembelihan nahar tu. Hari Nahar. sembelihan Akbar itu dipanggil sebagai Hari Haji Akbar. Aha. Okey. So another term Ustaz sebut tu. Okey, yang satu lagi ni bukan Hari Haji Akbar. Al-Hajjul Akbar. Haji Akbar. Bukan hari. Haji Akbar. Oh, Haji Akbar tu apa? so, Haji Akbar tu haji tu lah. Ni haji yang orang buat ibadah ni. so maksudnya yang diorang cakap terms yang wukuf Jumaat tu adalah Haji Akbar tu salah lah kan? Tak betul kan? Haji dalam bahasa Arab, haji dalam bahasa Inggeris orang panggil apa? 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 Boleh kau Macam mana bunyi dia? Ya, pilgrim. Pilgrimage. Pilgrimage. Umrah? Umrah is just umrah. Ha? Sama ni. Sama term. Sama. There's Sama. no terms. Tak ada terms untuk umrah. Is umrah. Ada. Letak small depan dia. Small. Oh, small pilgrimage? Ya, itu umrah. Jadi haji besar apa? Haji besar tu haji tu lah. Lawan kepada Hajjul Akbar adalah Hajjul Asghar. Haji kecil. Haji kecil apa? Umrah. lah. Oh, okey. Oh. okey. So maknanya term tu tak pakai lah kan? Bukanlah yang diorang relatekan yang wukuf Jumaat tu. Dia cuma macam ni. Sebenarnya bab ni Imam Tirmizi pun pernah sebut dalam kitab, dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah kepada hadis dia kan. Dia kata masyhur di kalangan orang awam ni, dia kata bahawa haji hari Arafah itu idza waqafa yaumul jumu'ah, dia kata apabila bertepatan dengan hari Jumaat maka disebut haji itu sebagai haji akbar. Dan beliau menyatakan wahadal istilah la aslalah, ini tidak ada asal dalam syarak. Maknanya dia tak ada asal lah. Orang nak guna secara orang kata term, macam mana saya nak cakap sebab penggunaan term ni dia bukan melibatkan hukum. Kalau orang letakkan ibadah haji yang wukufnya pada hari Jumaat, mereka letakkan dengan satu term tu tak jadi hukum. Because ada kelebihan ke Arafah pada hari Jumaat atau hari lain? Dia tak ada kelebihan, melainkan kelebihan Jumaat itulah. Arafah hari apa pun, Arafah tetap Arafah, wukuf tetap wukuf. Cuma bila jatuh pada hari Jumaat, macam raya jatuh hari Jumaat kan, yang tu orang pening pula sebab nak sembahyang 2 kali. Tapi bila wukuf jatuh hari Jumaat, jadi masyhur, popular di sebahagian orang awam dikatakan bahawa itu adalah haji akbar. Tak betul sebenarnya. Salah. Haji akbar itu adalah haji, ibadah haji. Lawan kepada haji akbar, haji asghar, haji kecil. Haji kecil itu umrah. Okey, jelas. Baik. Okey. Kemudian yang wujudnya adalah hari haji akbar. Itu ya. Ya. Hari haji akbar. Baik. Hari haji akbar tu apa? Hari sembelihan tadi lah yang saya syarahkan pada hari yang ke-10 dipanggil sebagai Yaumun Nahar. Yaumun Nahar.
Sebenarnya Imam Ibn Hajar pun dalam nota saya sini, saya semak sini kan. Imam Ibn Hajar pun pernah sebut apa, waqtalafa fil muradi bil hajil asghar. Ulama berbeza pandangan pada maksud haji asghar. Fal jumhuru ala annahu al-umrah. Jumhur ulama kata haji asghar, haji kecil adalah umrah. Wa qila al-hajj al-asghar, ada yang pula menyatakan bahawa haji asghar adalah yaumul arafah. Okey. Ada satu pendapat kata haji kecil adalah hari Arafah, wal hajjul akbar, haji akbar adalah yaumun nahar, hari sembelihan itu. Baik. Dia tak ada kaitan dengan masalah wukuf tu jatuh pada hari apa, tak ada. Baik. Kalau tengok di sini pun itu qala Ibnu Syihab kata fakana Humaid bin Abdul Rahman yaqulu yaumun nahar yaumul hajjil akbar, dia kata hari nahar sembelihan adalah hari haji akbar, min ajli hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kerana ada hadis jelas dalam bab ini. Ya, qala an-Nawawi ba'da an dzakara al-khilaf fi ta'yim yaumil hajj al-akbar. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi dalam masalah khilaf pada penentuan hari haji akbar, khilafnya berlaku. Qala al-ulama, berkata para ulama, wa qila al-hajj al-akbar li ihtirazi ma'al hajj al-asghar wa huwa al-umrah. Ada sebahagian pendapat kata yang saya sebut tadi. Haji akbar, haji betul, haji asghar, umrah. Dan masalah yang terkait dengan wukuf jatuh hari apa, itu tidak ada asal dia. Okey? Wallahu a'lam. Baik. Ya, ada soalan? Maksudnya Ustaz, hari Haji Akbar tu hari 10 Zulhijjah lah, tak kira jatuh hari apa pun. Hari Haji Akbar adalah, okey, mengikut pandangan jumhur ulama, itulah Haji Akbar 10 Zulhijjah yang setentem disebut Yaumun Nahar. Nahar ni sembelihan. Itulah Haji Akbar. Tak kira lah jatuh. Ya? Tak kira jatuh hari apa lah. Tak kira jatuh hari apa. Haji Akbar. Dan Haji Akbar maknanya haji apa? Haji besar kan? Okey, mesti ada haji kecil. Okey, kalau haji besar, mesti ada haji kecil. Haji kecil tu apa? Umrah. Khilaf dua. Sama ada pendapat kata umrah. Ada pendapat kata hari Arafah tu sendiri. Hari sebelum hari sembelihan. Yang tetap tidak tertakluk kepada hari apa jatuh hari Arafah tu. Tak kira lah dia jatuh Isnin, Khamis, Jumaat ke. Certain pendapat kata hari Arafah haji asghar, haji kecil. Esoknya hari sembelihan, hari besar. Haji besar macam tu. Ada sebahagian kata tak, haji besar merujuk kepada satu saja kerana ada hadis jelas Abu Hurairah, iaitu hari sembelihan itu hari ke-10. Adapun haji kecil dinisbahkan kepada umrah. Habis cerita. Tiba pula nanti bab kan tahun ni kan tak sama raya kan. Perempuan sekalian, saya nak bagi tahu, kita tak boleh sebut tak sama raya. Kita ni silap sejak apa dulu lagi. Kan? Tapi tak tahulah raya haji ni kurang sikit orang kita bergaduh. Tapi kalau bab raya puasa itu ramai nak bergaduh. Dan ada certain pihak. Cuma saya cakap terus terang je lah. Bab raya puasa itu kita respect dengan Singapura. Singapura dia tetap dengan dia punya ni kan, apa tu, kesatuan serantau kita ni kan. Bab raya ni saya cakap, kita tak boleh kata kita raya tak sama hari. Itu bukan isu dia. Itu bukan isu dia. Kita tak faham falak. Kita tak faham titik bergerak ni macam mana. Kita tak faham bagaimana di mana titik bermulanya anak bulan. So kita tak tahu. So di mana bermula titik anak bulan, di situlah akan bermulanya bulan baru. Jadi macam mana kalau kita nak pergi raya dengan hari yang sama dengan di Saudi, ya, sedangkan tempat kita belum pun nampak anak bulan lagi. Macam tu. Kemungkinannya anak bulan tu nampak di titik di India sebagai contoh. India sudah lebih barat berbanding kita, tetapi lebih timur daripada Arab Saudi. Jadi kalau titik anak bulan muncul atas ufuk di India tu, maknanya Saudi bila cerap memang dia nampak lah. Jadi esoknya dia 1 Zulhijjah. Kita sebab tak nampak, esoknya 30 Zulkaidah. Itu je cerita dia. Jadi nanti haji pula.
Cerita apa tadi? Cerita raya ni nanti, kalau orang kata kita nak doa macam mana ni? Doa yang mustajab waktu zuhur, itu untuk orang yang wukuf. Kita tak wukuf. Kita duduk office, kita duduk rumah apa semua. Dan tak ada kaitan dah dengan kita. Yang waktu mustajab doa tu bagi diorang yang duduk di wukuf tu. Kita pun nanti akan masuk WhatsApp punya lah, confirm lah. Kan? Sekian hari pukul berapa nanti bersamaan dengan matahari tegak di Arafah, maka berdoalah. Itu doa untuk orang yang wukuf. Bukan untuk kita. Begitu. Nanti timbul pula isu nanti kita nak puasa sunat Arafah ni hari Sabtu ke hari Jumaat. Sebab Arafah wukuf hari Jumaat. Kan? Kita baru 8 Zulhijjah, jadi kita nak puasa 8 ke nak puasa 9. Balik kepada asal, Nabi sebut apa? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah hari Arafah. Berjatuh kat kita, maka kita puasa 9. Hari Sabtu tu lah. Boleh ke puasa tunggal hari Sabtu? Boleh, kerana ada pengkhususan pada waktu itu jatuhnya tarikh 9 Zulhijjah. Begitulah. Okey? Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada soalan. Okey, wallahu a'lam. Jadi sekadar itu dulu lah insya-Allah untuk hari ini. Tapi nanti insya-Allah minggu hadapan nanti kita akan sambung kelas yang berikutnya ayat 13 Tolong ingatkan saya. Kita akan sambung ayat 13 berkenaan dengan kepelbagaian bangsa yang Allah jadikan. Ada faktor-faktornya yang sebab-sebabnya yang tersendiri. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita semua. Ya, mohon maaf semua insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.